Exam awak bukan madam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat pagi, selamat sejahtera semua pelajar-pelajar NAMIK 1 SMK TPG 2021. Okay, pada hari ini kita akan pergi kepada tajuk industri makanan. Kalau ada buku teks LP, boleh tengok muka surat 99. Kemudian kita akan sambung dengan industri makanan halal dan ada tambahan sikit industri asas tani negara. Ya. Hari ini Cik Syafiqah akan present. Sebelum dia present, saya nak tarik perhatian semua pelajar kepada slide yang saya tunjukkan di sini. Okey, slide pertama kita lihat sini, jaminan bekalan makanan kepada rakyat. Ya. Kalau kita lihat tajuk di sini, Malaysia di tangga ke-28 Indeks Keselamatan Makanan Global. Ya. Pada tahun sebelum ini, kalau pelajar-pelajar peka prihatin, kita lihat Indeks Keselamatan Makanan Global, Malaysia menduduki tangga ke-48 ya, dan kita telah meningkat dari segi indeks ni kepada 28 ya. Bermaksud kita ada peningkatan dari segi penghasilan makanan dan juga kualiti makanan yang dihasilkan dalam aspek keselamatan makanan ya. Okey, siapa yang menentukan indeks ni? Ya. Indeks ni ditentukan oleh jawatan kuasa sedunia, Bahagian Pemakanan FAQ ya. Bahagian Pemakanan FAQ. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, kita lihat dekat sini. Kedudukan Malaysia dalam Indeks Keselamatan Global ya, GFSI berada di tangga ke-28 ya, pada tahun lalu dengan skor keseluruhan 73.8%. Ya, skor ini menunjukkan tidaklah terlalu rendah dan tidaklah tinggi ya. Dan kalau kita lihat laman sesawang GFSI, sebanyak 113 negara berada dalam kedudukan tersebut yang didahului dengan Singapura di tangga pertama. Ya. Kalau kita lihat di sini, Singapura adalah sebuah negara industri, bukan negara pertanian, tak ada tanah pun, ya, tak cukup tanah, malahan dikelilingi oleh laut. Tetapi mereka boleh menghasilkan makanan yang mencukupi dan juga makanan yang berkualiti dan selamat kepada rakyat mereka, kan? Okey, yang ini yang kita nak ikut ya, bagi rakyat kita 32 juta orang ini, bagaimana makanan yang sampai kepada pengguna, sampai kepada kita semua, ianya adalah berkualiti, sihat dan juga selamat ya. Yang ini angka ni boleh simpan dalam memori lah, simpan dalam nota ya, bahawa Malaysia berada di indeks ke-28, okey, indeks ke-28 dari segi GFSI, dan juga kita menduduki kita mendapat peratus sini 73.8%. Okey, angka-angka ni bolehlah simpan ya jika keluar soalan STPM berkaitan dengan pemakanan di Malaysia ya, bagaimana untuk mewujudkan pemakanan yang sihat di Malaysia ya. Makanan yang selamat ya, makanan yang mencukupi. Jadi boleh gunakan indeks ni sebagai bukti ya, bukti sokongan bahawa Malaysia menuju ke arah negara yang menghasilkan makanan yang selamat ya. Okey, seterusnya kita lihat di sini. Okey. Harga makanan dunia tertinggi dalam sedekad. Okey, sedekad ni maksudnya dalam masa 10 tahun ya. Rencana ni dikeluarkan pada 4 Jun 2021 ya. Okey, dalam rencana ni penulis memberikan fokus kepada keperluan makanan berbanding dengan jumlah penduduk. Ya, keperluan makanan berbanding jumlah penduduk, dan keperluan makanan ini kita lihat dari segi beberapa faktor. Okey, kita tengok seterusnya, antaranya dari segi keselamatan, ya, food security, keselamatan, stability, maknanya bagaimana konsistensi ya, makanan tu sampai kepada rakyat atau pengguna, kepada kita semua. Adakah ianya ada masalah pengangkutan ataupun masalah pengeluaran menyebabkan makanan tu tidak sampai kepada kita. Contoh, kalau kita tengok masa pandemik COVID-19
Ada setengah makanan ya, kita ambil contoh lah ya, buah-buahan, sayur-sayuran ya, harganya menjadi mahal dari biasa. Kenapa? Sebab kalau kita lihat dari aspek ini ya, aspek stability ya, maknanya dia tidak stabil. Ya, tidak stabil dari segi pengeluaran dan kemampuan untuk mengedarkan makanan itu kepada seluruh negeri dalam Malaysia. Okey. Yang pertama kita lihat dari, yang kedua kita lihat dari aspek availability. Maksudnya bagaimana makanan itu tersedia, ya, available, tersedia dari segi sumbernya, okey? Sumber makanan yang kita boleh perolehi daripada mana? Sumber laut, sumber ladang, ya, sama ada ladang ternakan, ladang sayur-sayuran, buah-buahan ya, sumber protein daripada laut, tasik, sungai dan sebagainya. Ini kita kena ambil tahu juga ya. Kemudian konsistensi makanan tersebut berada dalam pasaran, berkualiti ataupun tidak makanan yang sampai kepada kita. Kan? Kadang-kadang makanan yang kita beli di pasar raya kadang-kala makanan yang grade-nya kualiti rendah. Ya, kita beli buah, biasa kita beli buah yang harga longgok-longgok. Durian kita beli yang harga selonggok RM20, itu makanan yang sudah tidak berkualiti ya, yang akan menjejaskan tahap kesihatan rakyat. Dan adakah makanan itu dari segi nutrisinya boleh dipercayai ya? Kalau makanan itu telah terbiar lama ya, kemudian makanan itu tidak dibungkus dengan baik, jadi dari segi mutunya tidak boleh dipercayai. Jadi faktor ini, faktor availability ini juga adalah sangat penting apabila kita membincangkan soal makanan di Malaysia. Ya. Okey, yang kedua dari segi accessibility. Accessibility maknanya bagaimana makanan tu boleh diakses, ya, boleh dicapai dekat mana. Okey, bagaimanakah kemampuan pengeluar? Pengeluar maksudnya pekebun, pekilang, peruncit, ya. Nelayan ya, yang boleh menghasilkan makanan ya. Makanan ini pula diedarkan pula kepada pengguna melalui orang tengah ya, peruncit, peraih contohnya kan. Kemudian dari segi accessibility juga kita tengok bagaimana pekilang menghasilkan makanan. Contoh makanan ruji, kita makan mihun setiap hari kan. Kadang-kadang kita makan satu minggu sekali, kiranya makanan ruji lah mihun. Mi kan, makanan ruji kita kan selain nasi. Jadi bagaimanakah pembuatannya, kebersihannya. Sebab kalau kita tengok rencana-rencana yang keluar ya, ada viral dan sebagainya, makanan yang dihasilkan oleh pekilang-pekilang ini kadang-kala tidak bersih. Tidak bersih dari segi mutu pembuatannya. Ya. Ada sijil halal, ada sijil mesti. Tapi kadang-kala proses pembuatannya sangat kotor, ya, sangat kotor, ya, tidak bersih, dan ini memudahkan pencemaran silang berlaku. Pencemaran ini akhirnya akan memudaratkan kesihatan rakyat Malaysia. Ya. Kemudian kalau kita tengok dari segi accessibility, dari segi membeli, di mana kita nak beli makanan? Contoh, dalam waktu pandemik COVID-19, kita tak boleh keluar daripada stand radius kilometer. Jadi adakah kawasan perumahan kita itu ada kedai runcit dan kedai basah ya, yang mencukupi untuk kita membeli atau mendapatkan bekalan makanan? Ini juga seharusnya difikirkan oleh pihak kerajaan ya, dari segi accessibility. Dan yang keempat seterusnya, utilization. Apa maksud utilization? Utilization maksudnya utilize, penggunaan tu. Makanan yang kita dapat boleh utilize. Contoh apa yang berlaku, kalau awak peka ya, awak tengok masa pandemik, kita ada kawalan pergerakan. Makanan yang datang dari ladang, contohnya tembikai ya, tembikai berlaku satu longgokan yang besar, tidak boleh terjual kerana masalah SOP, kita tak boleh keluar daripada merentas sempadan. Contohnya kan, ada masalah transportation dekat sini. Jadi apa yang berlaku, makanan yang telah dikeluarkan di pihak peladang itu tidak diutiliskan. Ya? Jadi melibatkan pihak pengeluar rugi dan pihak pengguna akhir seperti kita tidak dapat membeli barangan yang dihasilkan.
Ya, dan kalau ada pun makanan itu akan menjadi mahal. Ya, kenapa? Sebab makanan itu tidak boleh beredar ke seluruh negara. Ya, itulah dari segi. Dan juga kita juga kerajaan juga harus memikirkan soal memilih. Bagaimana rakyat memilih makanan itu? Ya, makanan yang mana yang dipilih oleh rakyat? Ya, sebab biasanya rakyat tidak mampu untuk memilih makanan yang berkualiti. Kita tengok saja makanan, contohnya durian Musang King, durian kampung yang longgok murah 1 kilo RM5 banding durian Musang King 1 kilo dah RM25 paling murah kan. Jadi rakyat tak mampu membeli. Di sini kita tengok utilization ni kita boleh kaitkan dengan pendapatan rakyat itu mampu ke tidak nak beli keperluan asas iaitu makanan, ya. Pengetahuan rakyat tentang makanan, ya. Seringkali pengguna akhir kita semua tertipu, ya, tertipu dengan makanan yang dihasilkan. Ya, kita boleh tengok contohnya pekilang-pekilang memasukkan apa ingredient yang ada dalam makanan yang bertin, ya, yang telah dipaket, dan makanan itu ada yang tidak sihat, ya, kerana mengandungi bahan kimia, ya. Contohnya Ajinomoto yang banyak, ya. Kita panggil ini sebagai junk food, ya. Jadi sejauh mana rakyat kita mempunyai celik akal, celik akal, ya, untuk mengetahui tentang mutu pengeluaran makanan yang nak dibeli, ya. Dan sejauh mana pula pengedar itu berjaya mengedarkan makanan, ya, yang telah dihasilkan kepada di ladang-ladang, ya, di kebun, ya, kepada rakyat, ya, rakyat seluruhnya. Okey, dari segi penyediaan, ya, dari segi penghasilan, ya, bagaimana makanan itu disediakan, dihasilkan di peringkat perkilangan. Okey, di peringkat ladang, okeylah sebab kita beli yang fresh, kita beli ayam, kita beli daging, kita beli sayur-sayuran, buah-buahan. Tapi kalau kita merujuk kepada makanan yang diproses, ya, makanan itu biasa melalui beberapa proses yang daripada raw material kepada dipaketkan. Okey, kita tengok contoh apa? Kita tengok daging cincang lah, daging kisar kan. Daging kisar dalam Malaysia ni berapa je pengeluar daging kisar yang kita boleh percayai kesahihannya, kemutunya, ya, kehalalannya. Sebagai contoh, kalau saya sendiri pergi ke pasar raya, saya akan pilih, ya, itu bagi mereka yang ada pengetahuan tentang mutu makanan. Kita pilih adakah daging ini daging yang daging kisar ini diproses menggunakan proses yang halal, ya. Daging ini pula sumbernya dari mana, ya. Sebagai contoh, baru-baru ni kita viral dengan isu daging yang tidak halal, yang tak tahu sumbernya dan diedarkan sebagai daging frozen, daging sejuk beku, ya. Padahal proses pengimportan daging haruslah melalui proses kelulusan oleh JAKIM dan sebagainya, ya. Tapi apa yang berlaku, daging itu beredar dalam kalangan rakyat Malaysia, dah makan berapa banyak daging itu, sedangkan sumbernya tidak halal, ya, tidak mendapat kelulusan daripada kerajaan tapi telah beredar. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, inilah isu-isu yang rakyat semua, kita semua harus beri penekanan, ya, harus memberi perhatian dari segi food security dia, ya, keselamatan makanan, dari segi stability dia, dari segi availability dia, accessibility dia, dan segi utilization makanan tersebut. Setakat mana ia ni, benda-benda ni semua bergabung, okey, dan kita nak mencapai satu tahap penghasilan makanan yang berkualiti, dan makanan ini boleh dicapai, boleh dibeli, boleh dimakan oleh rakyat Malaysia, dan akhirnya akan membentuk rakyat Malaysia yang sihat, ya, rakyat Malaysia yang cergas, rakyat Malaysia yang cergas fizikal dan cerdas minda dia, ya. Inilah yang kita harapkan kepada kerajaan Malaysia, terutama dari bahagian penguat kuasa, ya, supaya kita mendapat makanan yang berkualiti, ya. Jadi kena ambil perhatianlah pelajar-pelajar semua, ya. Bila ikut ibu bapa pergi beli barang tu, ya, tengok dulu apa makanan yang dibeli, check dulu nutrisi dia,
ya. Cek dulu kalori dia, cek dulu sumber dia, ya. Kadang-kadang bila kita nak cepat, kita main ambil je, ya. Contoh ikan sardin tin ya, yang kita beli kan, ada banyak ikan sardin tin di pasaran, dan yang mana satukah ikan sardin yang kita sebagai orang Islam nak beli, ya. Kerana pengeluaran ikan sardin tu mengambil masa lama dan kita tak tahu siapa yang buat, kebersihan dia, mutu dia, adakah ada sejahala dan sebagainya. Ini semua kena beri perhatian. Yang saya lihat pengguna-pengguna Indonesia, terutama pengguna umat Islam ya, akhir-akhir ini ya, asal ada makan, asal murah je beli, ya. Asal murah je beli. Tidak menentukan, tidak mengambil kira faktor keselamatan makanan ya. Okay. Alright. So sebagai kesimpulan dia, inilah dia ya. Dari segi keselamatan makanan, 4 perkara ni kena beri perhatian ya. Untuk pengguna semua, untuk pelajar-pelajar, kita adalah pengguna ya. Dari segi stability dia, utilization dia, accessibility dan availability. Okay. Alright, kita sambung seterusnya dengan pembentangan Syafiqah. Pembentangan oleh Syafiqah, kita lihat pembentangan oleh Syafiqah. Okay, Syafiqah boleh share. Untuk tajuk seterusnya tu boleh lihat di muka surat LP, muka surat 99 ya. Kalau ada buku LP boleh lihat buku LP. Dan kita dengar juga presentation daripada saudari Syafiqah. Okey, silakan. Nampak tak madam? Boleh. Teruskan. Okey. Assalamualaikum. Hari ini saya akan bentangkan tajuk industri makanan halal dan industri asas tani negara. Okey, bagi industri makanan, jaminan bekalan makanan ni dia merupakan agenda yang sentiasa diberi keutamaan oleh kerajaan. Okey, pada masa ini industri makanan ni dia dah banyak menyumbang sebanyak 10% daripada jumlah keluaran pengilang tempatan. Okey, sektor ini didominasi oleh syarikat-syarikat industri sekejap ya, madam tak boleh gerak pula. Syarikat-syarikat industri industri kecil sederhana iaitu IKS yang kebanyakannya dimiliki oleh rakyat tempatan. Okay, selain IKS, terdapat juga syarikat-syarikat antarabangsa dan multinasional yang terkenal mengeluarkan pelbagai produk makanan di Malaysia. Okay, industri makanan pada amnya kurang terjejas kepada perubahan ekonomi dan jualan runcit global bagi produk-produk makanan dijangka meningkat pada kadar 4.8% setahun kepada AS dolar 6.4 trilion setahun. Ada 3 faktor yang mendorong permintaan. Yang pertama, perubahan pendapatan boleh guna. Yang kedua, perubahan permintaan. Ketiga, liberalisasi perdagangan dunia. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri yang dikenali sebagai MITI dalam laporan Pelan Induk Perindustrian ketiga iaitu IMP3, ia menyatakan Malaysia perlu mengambil peluang daripada perkembangan ini untuk menjadi pusat pemprosesan makanan serantau terutamanya untuk pasaran orang Islam. Okay, selain itu, menurut laporan itu bidang pertumbuhan dalam industri yang telah dikenal pasti ialah makanan mudah dimakan, makanan berfungsi, ramuan makanan dan perkhidmatan sokongan berkaitan. Okey, dalam tempoh IMP3 ni, industri pemprosesan pemakanan akan diperluas dan dipelbagai ke arah menjadikan Malaysia pusat pengeluaran dan pengedaran makanan serantau dengan penekanan ke atas makanan halal. Okay. Terdapat langkah menjadikan Malaysia pusat pengeluaran makanan. Yang pertama, menambah baik sumber manusia dan teknologi. Yang kedua, meningkatkan penyelidikan dan pembangunan yang dikenali sebagai R&D.
Yang ketiga, mengeluarkan dan mengeksport produk yang mempunyai nilai tambah yang tinggi serta produk khusus. Dan yang terakhir, mengamalkan standard kualiti. Okay. Sasaran telah ditetapkan ke atas pelaburan dan eksport untuk industri dengan jumlah pelaburan yang disasarkan dalam industri itu adalah RM24.6 bilion untuk tempoh IMP3 atau RM1.6 bilion setahun. Okay, sementara itu, ekspor disasarkan untuk berkembang pada kadar purata 7.8% dan akan mencapai RM2.2 bilion menjelang 2020. Bagaimanapun, terdapat beberapa cabaran perlu diatasi seperti bekalan bahan mentah yang tidak mencukupi, pembangunan teknologi dan produk, kualiti dan keselamatan dan akses pasaran. Okay. Untuk mencapai sasaran ni, ada 7 terah strategi telah dikenal pasti. Yang pertama, memastikan bekalan bahan mentah. Yang kedua, memperluaskan dan mempelbagai aktiviti memproses makanan serta mempromosi pertumbuhan bidang sasaran. Yang ketiga, meningkatkan rangkaian sektoral dan khidmat sokongan. Yang keempat, meningkatkan penyelidikan dan pembangunan iaitu R&D. Yang kelima, memperkukuh daya saing. Yang keenam, mengukuhkan pembangunan sumber manusia. Dan yang terakhir, mengukuhkan sokongan institusi dan sistem penyampaian. Okay, bagi industri makanan halal pula, adalah menjadi objektif IMP3 untuk menjadikan Malaysia sebagai hub halal bagi pengeluaran dan perdagangan barangan dan perkhidmatan halal. Okay, industri halal ni dia merangkumi dua iaitu makanan dengan produk bukan makanan. Bagi produk bukan makanan seperti pharmaceutical dan kosmetik serta perkhidmatan termasuk logistik, pelancongan dan pemasaran. Okay. Nilai pasaran global bagi produk halal kategori makanan dan bukan makanan dianggarkan AS $2.1 trilion setahun. Okay, ekspor halal pada tahun 2019 bernilai RM40.2 bilion atau 4.1% bagi keseluruhan ekspor negara berjumlah RM986.4 bilion. 11 terah strategik telah dikenal pasti untuk pembangunan dan promosi Malaysia sebagai hub halal. Yang pertama ialah untuk meningkatkan kesedaran mengenai Malaysia sebagai pusat produk dan perkhidmatan halal. Yang kedua, menguruskan persaingan. Yang ketiga, menggunakan kelebihan dan pelaburan keluar untuk mendapatkan akses kepada bahan mentah. Yang keempat, meningkatkan penyelidikan dan pembangunan. Yang kelima, membangunkan perkhidmatan halal. Yang keenam, meningkatkan penyelarasan. Yang ketujuh, membangunkan taman halal bersepadu. Yang ke-8, mengharmonikan proses persijilan halal. Yang ke-9, memastikan kualiti produk dan keselamatan makanan. Yang ke-10, mengukuhkan keupayaan institusi organisasi terlibat. Dan yang terakhir, menggunakan dan memanfaatkan standard halal Malaysia. Okay. Bagi industri halal tani negara pula, dia merupakan satu sektor yang sedang berkembang pesat yang melibatkan pemprosesan produk-produk hasil pertanian bagi mempelbagaikan industri hiliran berasaskan pertanian seperti tanaman, ternakan dan aquaculture. Okey, semua tanggapan negatif tentang sektor pertanian ni perlu dibersihkan bagi membina imej petani moden supaya usaha untuk melahirkan usahawan dalam kalangan generasi muda dapat direalisasikan. Okay, potensi bidang pertanian sebagai perniagaan yang menguntungkan akan dibazirkan begitu sahaja sekiranya kesedaran minda masyarakat masih ditakut lama. Okay, perkara ini merupakan cabaran utama
cabaran utama negara dalam memastikan sektor pertanian di Malaysia mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Sumbangan industri asas tani negara ada 4. Yang pertama, menjana pendapatan penduduk dan negara. Produk industri asas tani ni telah mendapat permintaan yang tinggi dan menyumbang nilai jualan yang tertinggi berbanding produk segar dan produk bukan makanan. Lepas tu dia memberikan pulangan dan hasil yang lumayan kepada penduduk negara ini. Sumbangan ini kepada keluaran dalam negara kasar juga meningkat. Yang kedua, mewujudkan peluang pekerjaan. Industri asas tani banyak mewujudkan peluang pekerjaan kepada petani, ahli keluarga dan penduduk negara ini. Ini dapat membantu menangani masalah pengangguran dalam negara. Selain itu, mengelakkan penduduk yang tinggal di kawasan luar bandar berhijrah ke bandar demi mencari peluang pekerjaan yang lebih baik. Yang ketiga, menjamin kesinambungan bekalan makanan penduduk. Meningkatkan penikmatan petani dalam industri pengeluaran makanan akan membantukan negara memenuhi keperluan bahan makanan sekaligus mengelakkan krisis makanan daripada berlaku, iaitu mengurangkan kebergantungan kepada import makanan dari luar negara. Yang terakhir, meningkatkan bilangan usahawan. Industri asas tani ni dapat melahirkan usahawan khususnya dalam kalangan bumi putera di negara ini. Selain itu, membantu melahirkan usahawan yang berkualiti, berpotensi tinggi dalam bidang perniagaan dan berupaya untuk berdaya saing di dalam negara maupun di luar negara. Selain itu, melahirkan usahawan yang cekap, kompeten dan mempunyai komitmen yang tinggi dalam menguruskan perniagaan. Secara tidak langsung dapat menjadikan ikon masyarakat dan menjadikan contoh oleh para petani dan pengusaha bagi menceburkan diri dalam industri asas tani. Ini yang terakhir, usaha membangunkan industri asas tani. Yang pertama, mengadakan program usahawan bimbingan. Contohnya memberikan bantuan peralatan, bengkel, khidmat nasihat dan motivasi. Selain itu, memperkenalkan budaya usahawan melalui pertanian adalah perniagaan dan menanggung risiko kerugian yang besar dapat diminimumkan. Yang kedua, memberi bantuan kewangan. Contohnya bantuan dari segi pinjaman kewangan disediakan bagi memudahkan perniagaan mereka. Hal ini dapat membantu mereka meningkatkan lagi mutu kerja dan kualitinya di samping menambahkan lagi kuantiti pengeluarannya. Yang ketiga, menggiatkan aktiviti promosi. Aktiviti promosi di peringkat domestik dan antarabangsa dilaksanakan secara berterusan bagi membantu usahawan memasarkan produk mereka. Program promosi ini menjadi medan bagi usahawan memperkenalkan produk-produk mereka sekaligus menjadi platform untuk bertemu dengan usahawan pemasar yang berminat untuk memasarkan produk mereka secara berskala besar. Terdapat beberapa pameran pertanian seperti Pameran Pertanian dan Agro Pelancongan (MAHA). Anjuran Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani diadakan 2 tahun sekali bertujuan untuk mempromosi produk-produk pertanian kepada masyarakat. Yang keempat, menyediakan insentif dan kemudahan. Insentif dan kemudahan disediakan bagi mendorong orang ramai terutama golongan muda untuk menyertai bidang ini. Kerajaan telah memperuntukkan sejumlah wang untuk menyediakan insentif dan kemudahan ini. Seterusnya, menggalakkan penggunaan teknologi moden. Penggunaan teknologi moden yang meluas dapat meningkatkan pengeluaran produk pertanian yang berkualiti dan mempunyai nilai tambah yang tinggi. Pembangunan kualiti penyimpanan dan pembungkusan produk. Selain itu, melaksanakan program transformasi teknologi pemprosesan penghasilan produk berasaskan pertanian. Seterusnya, mengiatkan amalan pertanian baik. Satu pendekatan dalam sistem pengembangan pertanian Jabatan Pertanian Malaysia bertujuan untuk memastikan pengeluaran hasil pertanian berkualiti dan selamat dimakan. Ia merangkumi pengurusan ladang yang lebih mesra kepada alam sekitar.
Selain itu, memastikan amalan yang dilaksanakan oleh pengusaha ladang semasa proses pengeluaran dan pengendalian hasil bagi ladang adalah berkualiti. Produk yang dikeluarkan selamat dimakan dan tidak menimbulkan risiko kepada alam sekitar dan juga pekerja ladang. Dan yang terakhir, memperkenalkan dasar agro makanan negara. Okay, dasar agro makanan negara ni akan dijalankan selama 10 tahun bagi menggantikan dasar pertanian negara. Antara bidang keutamaan dasar agro makanan negara adalah untuk mengembangkan industri ternakan, memodernkan industri perikanan, mengukuhkan industri padi dan beras, mempromosi agro pelancongan, meningkatkan industri asas tani, memacu pertumbuhan industri bernilai tinggi dan memperkukuhkan industri sayuran, buah-buahan dan kelapa. So, kesimpulan dia, melalui strategi yang telah disusun oleh kerajaan demi untuk membantu masyarakat tani di Malaysia, pertanian adalah perniagaan sudah pasti akan dapat dilaksanakan sekiranya kita sama-sama mencari jalan untuk memperhebatkan bidang pertanian dengan cara menjadikan sebagai salah satu sumber pendapatan negara kita. Okey, Fika, terima kasih, bagus. Pergi kepada second slide, last second slide. Okay, alright. Slide yang cantik sesuai, yang lancar. Cuma sekarang Madam nak check adakah pelajar-pelajar yang mendengar tu maklumat ni lancar masuk ke RAM masing-masing kan? Lancar ke tidak? Okay, saya nak test test kelancaran tu untuk upload kan, masuk dalam minda awak masing-masing. Okay, ini adalah antara langkah-langkah yang dijalankan oleh pihak kerajaan untuk memastikan industri asas tani Okay, industri pertanian adalah industri dan pertanian boleh memberi sumber pendapatan. Pertanian adalah sumber perniagaan Okay, pertama mengadakan program usahawan bimbingan. Okay, siapa boleh bagi contoh antara program usahawan bimbingan yang dijalankan oleh kerajaan untuk memastikan bidang pertanian ini menjadikan satu sumber pendapatan kepada rakyat Malaysia. Okey, saya boleh bagi contoh. Saya sebut nama boleh? Ke awak nak volunteer? Buka kamera masing-masing, saya tak nampak muka. Okey, apa dia antara program usahawan bimbingan? Program apa yang dijalankan di Malaysia di bawah Kementerian Asas Tani, Kementerian Pertanian? Apa dia? Program usahawan bimbingan. Ataupun mana satu yang awak boleh komen dekat sini. Sama ada memberi bantuan keuangan, menggiatkan aktiviti promosi, menyediakan insentif dan kemudahan, menggalakkan penggunaan teknologi moden, menggiatkan amalan pertanian baik ataupun memperkenalkan dasar agro makanan negara. Okey, pilih salah satu, cuba komen sikit, bagi contoh. Mana-mana? Sekarang saya bagi contoh, saya nak mana-mana pelajar ambil satu dan ulaskan sikit. Uraikan sikit. Bagi contoh yang sesuai. Okey? Cepat. Jangan otaknya beku sangat tu. Kalau kita tengok dalam skop tajuk ini skop tajuk ini tentang industri makanan daripada yang Madam bentangkan tadi, yang slide yang pertama tentang security food tadi, sampailah kepada slide Fika ni. Okey. Tajuk ni tajuk yang boleh keluar dalam soalan esei. Jadi awak perlu menghurai. Antara skop dia boleh keluar begini Apakah langkah kerajaan untuk menjadikan pertanian adalah sumber pendapatan kepada rakyat Malaysia? Okey, apakah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kerajaan atau pendekatan yang harus dilakukan oleh kerajaan untuk menjadikan pertanian adalah sumber pendapatan ataupun pertanian adalah perniagaan? Okey. Dan apakah juga langkah-langkah yang sepatutnya dijalankan oleh rakyat Malaysia untuk menambah bekalan makanan untuk keluarga. Ini dulu ada kempen buku hijau contohnya kan.
sayur-sayur di duduk kampung tu boleh tanam kat belakang untuk keperluan sendiri. Itu kempen buku hijau sikit masa dulu dalam tahun 1980-an. Okey, sekarang kita ada kementerian asas tani. Okey, bagaimana caranya? Itu yang dia bagi sini, mengadakan program usahawan bimbingan. Usahawan ni, kita ambil contoh, usahawan apa? Kita banyak usahawan pertanian, ternakan, peladangan, apa lagi? Perkilangan. Itu dia kata industri asas tani. Pertanian dijadikan industri. Industri berbentuk PKS, perusahaan kecil dan sederhana, ke arah menghasilkan sumber pendapatan. Kita ambil contohlah apa dia? Apa antara bimbingan? Kita kena sebut agensi. Apa agensi dia? Saya bagi satu contoh. Saya buka minda awak ya. Contoh apa? Industri Giat Mara. College Giat Mara contohnya. Okey. Di sini dijalankan bimbingan kepada bakal-bakal usahawan. Termasuklah Jabatan Pertanian juga bagi bimbingan kepada usahawan. Usahawan yang nak buka ladang apa contohnya, nak buka kolam ikan contohnya, ikan ternakan ya. Dia bagi bimbingan. Bimbingan dari segi apa? Bimbingan dari segi pemilihan lokasi, bimbingan dari segi benih ikan, pemakanan ikan dan sebagainya. Ini yang dikatakan bimbingan. Ya, bimbingan yang disediakan oleh pihak kerajaan melalui agensi kerajaan ditubuhkan untuk membantu rakyat yang hendak memulakan usahawan dalam bidang pertanian. Ya, lagi apa lagi? Memberi bantuan keuangan, apa dia antaranya? Memberi bantuan keuangan melalui bank agrobank. Teruskan? Melalui bank agrobank yang dibuka oleh kerajaan dapat membantu usahawan-usahawan muda yang ingin membuka ladang-ladang pertanian. Maka daripada agrobank tersebut pihak kerajaan dapat membantu petani-petani muda, usahawan-usahawan muda untuk membuka ladang bagi meningkatkan lagi industri asas tani negara. Okey, ada satu loan yang namakan loan siswaza, usahawan siswaza. Ya. Loan usahawan siswaza ni dibuka khas untuk para siswaza yang tak ada kerja tapi mereka nak mengusahakan ladang contohnya. Buka kebun, buka ladang, ya, sama ada ladang peternakan ikan ke, ayam ke, ya, lembu ke, asalkan mereka ni ada tanah. Ini boleh explore lagi dengan agrobank. Ada banyak lagi syarikat bank-bank lain ya, bank SME contohnya, dan juga jabatan kerajaan, separuh kerajaan, contoh Tekun pun menyediakan sumber bantuan mikrokredit untuk para pengusaha Bumiputera ya. Okey, kalau kita tengok pula yang menggiatkan aktiviti promosi. Siapa boleh komen? Menggiatkan aktiviti promosi. Apakah promosi yang dijalankan? Dengan bantuan contohnya kita ambil Fama, ya. Fama, Risda. Okey, apa yang agensi ni buat? Untuk membantu petani kita memasarkan hasil pertanian. Sebab petani contohnya tanam pisang dalam bentuk yang kal ya, banyak dalam bentuk ladang. Ya, tanam tembikai contohnya, pengeluarannya banyak. Tanam mangga harum manis. Kalau kita pergi Kedah, mangga ni dah jadi ikon bagi negeri Kedah kan, mangga harum manis. Tapi semasa pandemik COVID-19, mangga tu tidak dapat diedarkan ke seluruh negara, maka berlaku lambakan, berlaku pembaziran apabila mangga harum manis itu tidak boleh terjual dan menjadi busuk. Ini yang kita perlukan, bantuan kerajaan dari segi agensi-agensi yang tubuhkan untuk membantu petani untuk mengedarkan, memasarkan hasil pertanian mereka ya, melalui promosi yang dijalankan ya, melalui internet ya, promosi melalui internet, melalui rangkaian agensi farma yang ada di seluruh Malaysia ya. Nah, itu satu cara dia. Kemudian kita tengok last sekali, menyediakan menggalakkan penggunaan teknologi moden. Okey, cuba ulaskan sikit tentang penggunaan teknologi moden dalam pertanian.
Buka kamera. Tak ada kamera nanti. Saya kick out terus daripada kelas ni. Tutup muka masing-masing. Muka kenapa? Tak ada bermuka ke apa? Okay, cepat. Last one sebelum kita tutup untuk tajuk ni, dan saya nak pergi kepada analisis soalan semalam. Last, bagaimana? Apakah bentuk teknologi moden yang diperlukan dalam bidang pertanian? Pertanian yang nak dijadikan industri. Bukan pertanian pergi tanam kangkung dalam parit ya. Itu untuk makan sendiri kan. Tanam kangkung dalam parit. Nak makan tak kangkung dalam parit? Saya dah lama tak makan kangkung dalam parit kan. Sekecil-kecil dulu mak saya selalulah. Kecil dululah, kecil daripada awak kan. Tapi saya masih ingat lah. Parit selalunya dekat paya kan, dekat sawah, kat sungai-sungai, tali sungai kan ada parit kan, saluran air tu. Banyaklah kangkung kat situ. Kutip percuma je. Sekarang nak makan pun tak sanggup kan. Terutama parit-parit yang ada dekat Selangor ni tak bersih. Kalau kat Pahang tempat saya tu bersih. Kat Selangor ni banyak pencemaran. Nak makan pun tak sanggup kan. Betul. So apa dia teknologi yang digunakan? Teknologi moden yang digunakan dalam pertanian sebagai contoh. Cepat komen. Apa dia? Ashraf, awak ni kalau suruh volunteer masuk dalam meja semua. Okey, Ashraf, bagaimana penggunaan teknologi moden dalam pertanian dapat meningkatkan pengeluaran? Meningkatkan pengeluaran, lepas tu menambahkan kualiti pengeluaran. Bagaimana? Cuti minda semua beku. Tak boleh lah macam tu. Awak pelajar pra-universiti. Kena baca, kena ambil tahu. Apa lagi? Macam mana? Daniel. Okey, macam mana? Dengan menggunakan contohnya teknologi dengan kacukan tanaman. Okey. Lagi? Dengan kacukan ni tanaman ni dapat bertahan contohnya daripada segi musim, daripada serangan penyakit. Itu biasa dijalankan oleh apa? Bahagian penyelidikan atau R&D ya. Okey. Menghasilkan biji benih yang berkualiti, menghasilkan kalau ikan kolam udang ke ya, yang berkualiti ya. Yang kalau ikan tu besar, ikan yang sihat, tidak mudah diserang penyakit. Okey, selain daripada itu apa? Banyaklah daripada kaedah menghasilkan biji benih, kemudian kaedah penjagaan ya, dari segi baja yang mesra alam ya. Apa lagi? Kaedah untuk membaja, untuk mengurangkan kos labor, kos burung ya. Boleh gunakan jentera, kaedah pemprosesan ya. Kemudian dah proses kaedah mempaketkan makanan tersebut, memasakkan, semua tu boleh menggunakan teknologi. Dan once kita guna teknologi, bermaksud kita menggunakan mesin. Dan bila kita menggunakan mesin, ianya melibatkan kos. Dan bila ia melibatkan kos, biasanya pengusaha kecil, terutama PKS, tidak mampu untuk bear the cost. Jadi apa yang perlu dibuat, mereka ni biasa minta bantuan dari kerajaan, dan kerajaan melalui agensi-agensi, contohnya Jabatan Pertanian, contohnya melalui Agrobank, melalui SME, melalui apa lagi, MARA ya. Ini adalah agensi-agensi yang menyalurkan bantuan dari segi kos untuk membeli membeli mesin-mesin yang diperlukan oleh sama ada para pengusaha PKS ataupun peladang ya, dan juga pekebun, nelayan dan sebagainya ya. Kerana kita masih berada seperti mana saya tunjukkan slide yang pertama tadi, bahawa indeks
dari segi indeks pengeluaran makanan di Malaysia, dari segi security food yang kita hasilkan di Malaysia, kita masih menduduki indeks yang ke-28 dengan 78%. Bermakna kita walaupun kaya dengan tanah, iklim tropika, campak je dah tumbuh, tumbuh, orang kata tumbuh pokok kan. Atas atap pun boleh tumbuh pokok, tak campak biji benih pun tu. Awak tengok atap rumah awak kan, kadang-kadang ada pokok tumbuh. Awak tanam tak ada atap, tak tanam pun. Tapi kenapa tumbuh pokok? Itu menunjukkan kita ni, negara kita ni negara yang sangat kaya, ya, sangat bertuah. Kerana kita memiliki iklim khatulistiwa, panas lembap sepanjang tahun, tanah yang subur. Sebab tu orang India dulu menggelar tanah Melayu ni sebagai Suvarna Bumi. Suvarna emas. Sebab kaya dengan emas. Tanah yang subur. Ya. Jadi maksudnya di sini malas dengan rajin je. Orang Malaysia ni malas ke rajin? Sebab tu orang asing, orang Indonesia, Philippines, Bangladesh, Kamboja dan sebagainya suka datang ke sini. Cari apa? Cari rezeki. Dan orang Malaysia tak nak ambil kesempatan ini, tak nak ambil peluang yang disediakan, ya. Jadi kita rugilah, kita rugi. Sebab tu kita dari segi makanan kita masih tak cukup. Beras pun kita masih import daripada Thailand kerana kita tak mampu mengeluarkan beras yang banyak untuk rakyat Malaysia. Jelapang padi negeri Kedah pun tidak mampu menampung keperluan seluruh rakyat Malaysia. Jadi kita perlu import beras. Itu menunjukkan bidang industri pertanian ini, bidang industri ini adalah merupakan satu bidang yang boleh diusahakan secara besar-besaran bagi apa? Mendatangkan sumber pendapatan kepada seluruh rakyat Malaysia. Ya, okey.